Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi dalam siri Tepen Kongsi Ilmu siri ketiga, Ansara Muda Ramadan Talk Series, yang dibawakan oleh rakan strategik kita Amans Media, Outpost Taiping dan TNF Energy, juga dengan kerjasama unit Jana Takwa MRSM Taiping. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, bolehlah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini Tepen Kongsi Ilmu siri ketiga dengan tajuknya Adab Berpuasa di Bulan Ramadan. Kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Dr. Ahmad Sadikin Muhammad Isira, batch 1994, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswazah, Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, kau baik. Alhamdulillah. Itulah kita. Siapa nama ini? Saya Ibrahim. Baim. Ibrahim. Ibrahim, apa khabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey. Itulah sekarang ni kita hari ni pun kes COVID-19 ni dia dah 2,700 kan. So dia asyik menaik je, maintain 2,000 lebih ni, kita takut jugalah kan. So harapnya semua berada dalam keadaan baik dan sihat semuanya. InsyaAllah jaga diri. Baik, tanpa melengahkan masa, kita persilakan Dr. Ahmad Sadikin Muhammad Isra untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okey. Saya ada slide biar saya sharekan saya punya slide. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua adik-adik, kepada urusia terima kasih kerana menjemput saya, kepada rakan-rakan mana kawan-kawan yang tengok pun saya ucapkan selamatlah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya nak terima kasihlah kepada urusia kerana menjemput saya kali kedua ni bagi tazkirah pada bulan Ramadan. Pada minggu lepas saya dah bagi satu, iaitu berkenaan dengan adab berdoa. Jadi pada minggu ni kita sentuh pula berkenaan dengan adab berpuasa lah di bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ni saya harap apa yang saya sampaikan ni akan memberi manfaat pada semua, termasuk diri saya sendiri. Apa kelemahan yang ada dalam presentation ni, tazkirah ni ialah datang daripada saya lah. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang mana yang kurang sikit tu itu adalah kelemahan diri saya sendirilah. Okey, baik, kita mulakan. Saya mulakan tazkirah saya petang ini iaitu dengan memberikan satu ayat Quran yang sangat famous yang kita tahu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 bermaksud, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini mengatakan bahawa kita sebenarnya sebagai orang Islam wajib berpuasa di dalam bulan Ramadan. Seterusnya, ayat yang kedua yang saya nak start pada petang ini ialah ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Bermaksud, panjang sikit Arab dia, saya baca yang terjemahan dia. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak dan batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. So ayat Quran ini jelas menyatakan bahawa pada bulan ini sangat special.
pada bulan inilah diturunkan Al-Quranul Karim. Okey. Al-Quranul Karim tu diturunkan pada bulan ini, menunjukkan bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan yang sangat special. Dan juga dinyatakan dalam ayat tersebut kita wajiblah berpuasa. Kalau siapa yang tinggal puasa tu kenalah ganti puasa. Okey. Seterusnya, ini adalah daripada surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi ini ada satu lagi keistimewaan bulan Ramadan ni, di mana terdapat satu malam yang sangat istimewa, yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Jadi bersama-samalah kita cuba untuk mencari malam ini, malam Lailatul Qadar ni. Okey. Ada hadis yang mengatakan bahawa malam ini berlaku pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir yang ganjil. Baik, kita teruskan. Saya sampaikan juga hadis, beberapa hadis di sini bermaksud firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka pula ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pada bulan ni sebenarnya tak ada sebab lah untuk kita untuk tidak menjadi baik. Kan? Jadi kalau sebelum bulan Ramadan tu kata sebenarnya kan ada yang tentu kan, kalau kawan-kawan kita yang mana yang kelakar sikit tu, dia kata aku sebenarnya kan mereka bukan jahat sangat pun. Ada faktor lain, kan. Jadi bila sampai bulan Ramadan ni, tak ada sebab lah. Tak bolehlah bagi sebab tu. Maknanya kalau awak tetap jahat juga, kalau kita ni tetap melakukan perkara yang nahi dan mungkar ni, okey, yang keji ni, okey, yang tidak berapa baik ni, makanya itu adalah disebabkan kita sendiri. Bukan disebabkan oleh faktor lain, disebabkan kita sendiri. Sebab kita telah biasa membuat benda tu sepanjang sebelum bulan Ramadan. Apabila sampai bulan Ramadan, kita jadi terbiasa. Jadi bila terbiasa, kita buatlah pada bulan Ramadan. Seterusnya, ni rasa bahasa Inggeris sikit lah. Saya ni biasalah cari dalam bahasa Inggeris. Kan? Islam is based on 5 principles and to observe fast according to Islamic teaching during month of Ramadan is one of them. Maknanya, ia merupakan salah satu daripada rukun Islam, 5 rukun Islam, iaitu salah satunya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis daripada Sahih Bukhari. Jadi kita wajiblah berpuasa. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, akan diampunkan semua dosanya yang pas. Jadi kita kena berusaha diri kita ni dalam bulan ni untuk cuba untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kata Saidina Ali, kalau kita beribadat ni sebab nak masuk syurga, itu adalah ibadat saya pun lupa hadis tu. Itu maknanya bukan satu yang ibadat yang baguslah. Kan? Sebenarnya yang paling penting ialah ibadat yang paling penting adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita jumpa ahli sufi, golongan yang masuk grup-grup sufi ni, okey, dia punya istilah kesufian itu sampai kita tak faham, sampai kan macam dia sampai terlampau bombastik sangat kan, sampai kan dia kata kan, ilah stulil firdaus, aku tidak layak untuk syurgamu kan, macam itulah. Kan, dia bukannya bercakap secara direct translation, tak ada, bukan. Okay, dia ada metaphorical punya tu, ada metafora di sebaliknya. Kan mengata ya Allah kan, macam tu. Jadi
Sebenarnya memang nak mengharapkan keredaan Allah, itu yang paling penting. In the end, kita kena mengharapkan keredaan Allah lah. Okay, dalam bulan Ramadan ni. Baik, kenapa kita berpuasa dalam bulan Ramadan? Jadi persoalannya adalah, macam saya cakap tadi lah, daripada hadis yang saya tadi, yang last tu, untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Jadi daripada bila Allah redha dengan kita, bila kita minta ampun, Allah akan ampunkan kita. Bila kita minta tambah rezeki, Allah akan tambahkan rezeki kita. Bila kita minta kepada Allah untuk mempanjangkan nyawa kita, Allah akan panjangkan nyawa kita. Berkatkan nyawa kita. Okay? Bila kita minta kepada Allah untuk menjauhkan kita daripada api neraka, masukkan kita ke dalam syurga, Allah akan bagi kita apa yang kita nak. Ya. Di samping itu, kita menyucikan jiwa raga dengan memenuhi semangat puasa lah. Maknanya liaise with the spirit of fasting. Macam tu kan. Dengan meningkatkan iman, iaitu ya, dalam peluang puasa ni kita cuba sebaik-baiknya untuk sentiasa 24 hours 24/7 untuk sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa ingat semasa kita berjalan, semasa kita bercakap dengan orang, semasa kita cuba ingat kepada Allah setiap masa. Ada kalanya memang kita lupa. Memang bulan Ramadan kita cuba praktis. Okay, daripada situ kita akan jadi lebih baik daripada sudut moral dan tabiat lah. Maksudnya bila kita praktiskan benda tu, lama-lama ia akan jadi tabiat. Benda yang baik bila kita praktiskan, dia jadi tabiat, dan dia akan jadi kita punya good habit, dan moral kita pun secara tak langsung kita akan menjadi lebih tinggi lah moral, kita punya moral tu, nilai moral kita tu, kan. Okey, apakah ini biasalah kalau tengok dekat internet apa semua, banyaklah faedah lah kepada sesiapa yang daripada sudut fizikal. Kita cakap pasal sudut fizikal, sebenarnya saya akan cakap pada sudut mental. So sudut fizikal ni dia ada 4 lah. Kan bila kita puasa ni, badan kita kan banyak asid, jadi di detoxifies the body, maksudnya di detox lah, buang semua asid tu. Okey, lepas tu meningkatkan metabolisme, merendahkan kolesterol. Macam ada orang yang siapa yang ada darah tinggi, kolesterol tu ada yang merendahkan kolesterol. Lepas tu you boleh jadikan dia sebagai diet jugalah. Okey. Tapi dia tengok juga tau, kadang-kadang orang puasa pun dia tak turun juga berat badan dia. Tapi dia ambil masa lah sebenarnya. It depends on what you eat jugalah. Kan? Tapi dia boleh jadi faktor jugalah. Okey, kalau daripada sudut mental ni, macam saya cakap tadi, okay, 24/7 kita cuba ingat kepada Allah. Jadi fokus kita untuk ingat kepada Allah tu jadi lebih sentiasa berfokus. Setiap kali kita macam lupa kita, aku kena ingat balik. Okey, aku kena ingat balik. Okey, macam mana? Dengan berzikir, kan? Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah. Lepas tu, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, banyak lagi zikir-zikir yang kita boleh amalkan. Kan? Yang paling penting ialah apa yang saya diajar oleh saya punya ustaz lah. Dia kata tu tasbih yang lepas mayang tu, kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan stop masa kat semayang tu je, kan? Lepas semayang tu pun amalkan. 33 tu, kan? Kan ada orang dia buat 33 34. Allahu Akbar tu 34 kali, 100 kali lengkap, kan? Jadi kita kena cuba ingat, okey. Daripada situ kita juga kena refrain ourselves untuk daripada berkumpat, daripada maki hamun, daripada bergaduh dengan siapa-siapa sekalipun, berfikiran kotor, kan. Jadi kita mental tu akan jadi lebih berdisiplin lah untuk mengawal diri. Jadi kita lebih berdisiplin. Okey, semuanya kerana yang nombor 1 tu, yang biru tu, mental lebih fokus untuk ingat kepada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, kita pun takut nak buat benda-benda lain. Baik. Jadi saya sampai kepada yang gist of our presentation today lah. Maksudnya kita punya kita punya yang inilah adab, adab. Okey, pada saya bila saya susun slide ni, okey, saya berpendapat bahawa sebenarnya berpuasa ni, okey, walaupun dia termasuk sekali amalan pada waktu malam, tapi kita cerita pasal puasa fizikal lah, maksudnya bila time yang kita berpuasa tu. Jadi saya bahagikan kepada 3 lah, iaitu pada sahur, ya, sewaktu puasa tu, daripada subuh ke senja tu, okey, dan sewaktu berbuka. Jadi pada waktu sahur ni
kita kena ada beberapa hadis lah berkenaan dengan sahur. Okey, di mana Rasulullah kata sahur ni sebenarnya ambillah sahur. Rasulullah kata, sebab sahur ni dia ada keberkatan dalam dia. Okey, hadis daripada Sahih Bukhari. Jadi kalau boleh lepas tu ada satu lagi hadis, sahur ni adalah keberkatan, jangan tinggalkan dia. Walaupun you kena minum air, right? Okey, minum seteguk air. Walaupun minum seteguk air. Kerana Allah menurunkan dia punya rahmat dia tu, dan malaikat-malaikat semua memohon keampunan bagi sesiapa yang makan sahur. Jadi makan sahur ni memang physically memang sahur ni kena penting lah. Kalau you nak you kerja nak aktif sikit kan, waktu berpuasa tu you kena sahur lah kan. Kalau tak, daripada mana pula energi tu nak datang kan, memang daripada makanan yang you makan pasal sahur lah. Itu in terms of physical punya attribute. Tapi kalau mentally ni inilah dia kan. Okey, lepas tu ada satu lagi tau, ini mungkin ramai yang tak tahu. The difference between our fasting, perbezaan antara puasanya orang Islam, dengan and the fasting of the people of the book, dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang ini Yahudi, Nasrani, Yahudi dan Nasrani, people of the book, right, ialah orang Muslim makan sahur. So ada dalam dalam ayat Quran yang pertama saya masuk tadi yang letak tadi tu, kan ada menyatakan bahawa orang-orang zaman dahulu juga berpuasa kan. Jadi perbezaan kita dengan mereka ialah kita makan sahur. Okey, so adalah perbezaan. Right. Jadi pada waktu sahur ni, yang saya kata adab ni lah, pertama sebelum nak makan sahur tu berdoa lah dulu. Kan, berdoa kan. Dalam banyak-banyak doa saya tengok dekat internet, dekat ramai yang ajar apa semua, lebih kepada membaca niat untuk puasa pada esok hari lah. Tapi you kena ingat sebenarnya pada waktu sahur tu, based on hadis yang saya dah cakap dah tadi, dia punya malaikat meminta keampunan bagi siapa yang bersahur. Jadi kita berdoalah minta ampun pada waktu sahur tu. Kan? Jangan lupa berdoa minta ampun pada sahur tu. Waktu sahur tu antara waktu yang mustajab lah. Kan? Lepas tu, antara adab yang lain ialah melambatkan waktu sahur. Kalau boleh lagi dekat lah dengan waktu subuh tu. Tapi janganlah dekat now. Sebab kata orang Melaka. Kan? Janganlah dekat now. Sekarang baru nak up je dah. Allahu Akbar dah. Masalah. Kan? Jadi berhati-hatilah, kita ada time imsak tu. Imsak tu bermaksud berhati-hati. Just nak bagi you kata, oh kita dah dekat sangat lah ni. Kan? Kalau boleh, tapi berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Alright. Seterusnya, bila kita dah habis, kita dah start, kita dah tamat waktu sahur tu, dah masuk subuh tu. Jadi kita bersolat subuh lah. Kan? Jadi kita startlah berpuasa daripada waktu subuh sampailah ke senja. Senja ni ialah pada waktu maghrib lah, di mana kita nampak line merah dekat langit tu, senja kan. Jadi kita pun berpuasalah. Alright. Dan sewaktu berpuasa ni ada beberapa adab yang kita kalau boleh kita janganlah, kita jagalah adab kita ni. Maksudnya ialah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Bersolat 5 waktu sehari tu kalau boleh jangan tinggal. Jangan tinggal digalakkan berjemaah di masjid. Kalau sempat pergi masjid, pergilah. Tapi kalau boleh sempat-sempatkanlah diri untuk pergi kan. Ini pun ada hadis yang mengatakan, sesiapa yang melakukan perkara fardu, dia akan diberi reward, dia akan diberi ganjaran 70 ganjaran di waktu yang lain. Maksudnya 70 ni hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Jadi siapa yang beramal, bersolat apa semua jemaah, bayangkan jemaah tu dah berapa kali ganjaran kan? Lepas tu kali lagi 70. Kan? Tapi sebenarnya
Yalah, personally saya berpendapat bahawa sebenarnya kita janganlah tengok sangat ganjaran apa semua. Yang paling penting ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha tak dengan kita. Kalau kita tak berkira dengan Allah, Allah tidak berkira dengan kita. Macam pada dengar je kan? Kan adalah beberapa orang yang cakap benda yang sama. Saya bersetuju dengan pendapat tersebut. Okey, seterusnya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah. Jadi ganjarannya 70 kali. Kita membaca Quran, membaca Al-Quran tu kalau boleh, kata Imam Sayyidina Ali, ataupun Imam Ali karamallahu wajhah, dia kata 50 ayat. Setiap kali baca tu 50 ayat. Kan? Itu cubalah baca kan. Tak semestinya kalau lagi banyak lagi baguslah. Lagi banyak lagi baguslah. Okey. Okey, lepas tu ada satu hadis ni Rasulullah berkata, setiap amalan anak Adam dalam bulan puasa ni dia akan diberi ganjaran sebanyak 10 kali ke 70 kali. 700 kali, 10 kali ke 700 kali. Maknanya minimum dia dapat kali 10. Lepas tu kali 700. Kan? Allah said, except fasting, it is for me and I shall reward it. He gives up his desire and his food for my sake. Allah kata, sebab engkau puasa untuk aku. Kan? Engkau berpuasa daripada kemahuan kemahuan naluri, kemahuan makan, fizikal, kan? Jadi aku bagi kau ganjaran. Sebab aku puasa. Okey, dan seterusnya kita kena menjaga penglihatan, pendengaran, perkataan, gerakan kaki. Ini benda macam ni. Penglihatan jangan tengok benda-benda yang ngarut ni. Kan? Jangan tengok benda-benda macam ni kan. Sebab ada hadis mengatakan bahawa sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan jahat dia dan perkataan dia yang sia-sia tu, maka Allah tidak akan menerima dia berlapar dan berdahaga. Jadi kita kena jaga ni juga ni, penglihatan, pendengaran, perkataan, especially pergerakan tangan dan kaki. Macam you all, kita pun, saya pun kan, pergerakan tangan macam ni. Itu apa tu? Texting. Text message. Kan, now mungkin you tak cakap pun, you jaga penglihatan you, okey. You tak cakap pun benda yang ni, tapi you type. You type kan, you nampak ada status dekat mana-mana, kat Instagram ke, kat Facebook ke, dekat mana lah kan. And then you reply, kata itu kan. Itu pun dia ambil kira. Itu pun dia ambil kira. Semua dia ambil kira. Jangan lupa kita ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey. Jadi kita punya perkataan tu, saya macam perkataan kan, not as severe as when you type lah. Dia tidak seteruk you typing. Typing ni dia akan tinggal kat situ sampai bila-bila. Dia akan ada rekod tu. Jangan main-main ya, jangan main-main. Right? Sebab tu kuasa tulisan ni lagi berkuasa daripada benda lain. Kan? Okay. Dan seterusnya kita pergi pada waktu berbuka. So waktu buka ni ada hadis yang mengatakan bahawa kita kena cepat berbuka lah. Once masuk aja maghrib tu, kita cepat berbuka. Tapi ada juga pandangan yang lain sikit lah. Dia kata sebab kalau dalam bulan puasa ni, amalan semasa berpuasa dengan amalan semasa tidak berpuasa, mana lagi tinggi amalan dia? Semasa berpuasa ke semasa tak berpuasa? Jadi kalau kata kita berbuka tu, kita lewatkan sikit, kita sembahyang maghrib dulu. Sebab ada hadis tau daripada Sahih Bukhari, yang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar yang solat maghrib dulu, berbuka. Itu ada. Jadi tapi kebanyakan ulama dia berpegang pada pendapat lah bahawa sebenarnya mempercepatkan waktu buka tu lagi baguslah. Okey, dan kita kena berdoa, banyak berdoa waktu buka puasa. Sebab tu kita kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, kan. Dan kita kena minta ampun minta ampun pada waktu tersebut. Okey.
ada hadis lah pasal yang berbuka puasa ni lah yang dikata okey mendapat kebaikan yang berterusan, okey, dan seterusnya lah. Jadi kena berdoa, lepas tu jangan membazir lah, jangan terlalu banyak makan, makan seadanya saja. Sebaiknya ada hadis mengatakan bahawa makan dengan kurma, kalau ada kurma makan kurma, kalau tak ada kurma minum air. Jadi buka puasa tu dengan makan kurma minum air. Okey. Dan kalau boleh selepas makan kurma tu pun kena berhati-hati, jangan membazir. Ini kan okey, dia kata makan kurma ngap. Lepas tu 5 minit lepas tu habis semua di balonnya. Kan? Jadi tak berapa appropriate lah kan. Macam tu kan. Macam mana nak dapat keredaan Allah SWT kan. Okey. Kalau katakan nak ikut cara Nabi dulu makan. Macam mana cara-cara Nabi dulu makan? Nabi dulu makan kan, dia makan roti je. Roti saja dan susu. Kalau ada kurma tu makan kurma. Tu je. Tapi kebanyakan masa ialah makan roti. Roti saja, roti kering. Itu cara amalan Nabi. Kan kalau kita sanggup nak ikut bagus. Sanggup tak sanggup je lah. Alright. Okey, jadi menangkan lagi beberapa minit ni, jadi saya nak habiskan penutup saya ialah dengan bercerita sikit lah pasal Lawrence Booth. Mungkin beberapa mungkin you all mungkin ada jugalah yang tahu pasal Lawrence Booth. Lawrence Booth ni ialah sepupu kepada Perdana Menteri dulu lah, ada pernah tu Tony Blair. Tony Blair punya Perdana Menteri UK. United Kingdom, Perdana Menteri United Kingdom. Jadi Lawrence Booth ni sebenarnya dia dah masuk Islam pada tahun 2008 tak silap, 2010. Jadi cerita ni ialah cerita sebelum dia masuk Islam. Jadi dia ada satu ketika tu tiba-tiba dia dapat email. Dia kata pada tahun 2008 dia dapat email, kata dia dapat offer pergi Gaza, naik kapal. So dia pun ikutlah rombongan tu. Rombongan tu adalah rombongan UN, United Nations pergi ke Gaza. Dia macam PBB punya ni lah. Kumpulan yang untuk inilah kebajikan masyarakat apa semua kan. Okey, jadi dia pun pergi naik kapal tu, dia risau lah sebab biasanya kapal-kapal ni dia akan ditahan oleh askar Israel. Jadi askar Israel ni biasalah Navy dia akan kapal. Jadi nak jadikan cerita disebabkan Allah izinkan dia orang untuk sampai. Okey, di tengah laut tu rupanya ribut. Kapal tu oleng kiri kanan sampai kan dia punya kapten tu pun muntah-muntah. Alhamdulillah dia kata dia tak muntah. Dia tak muntah. Jadi nak jadikan cerita disebabkan ribut tu, Navy Israel tak tahan dia orang. Dia pun sempat sampai ke Gaza. Jadi bila dia sampai kat Gaza tu, kebetulan pula pada waktu tu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadannya dia pun stay lah kat situ kan. Dia pun nak okeylah, cubalah kan. Jadi waktu tu dia tak pakai tudung lagi. Tak pakai tudung, pakai baju pun dia tak tahulah baju tu appropriate ke tak appropriate ke, tapi dia cubalah being modest. Kan? Dan jadikan cerita pada satu hari beliau melawatlah satu rumah ni. Rumah ni dikata dekat kampung tu daif sangat. Kampung tu daif sangat. Tahulah kan Gaza kan. Tengok gambar yang saya letak tu. Okey, itu antara situasi yang berlaku di sana kan. Jadi kampung ni daif sangat memang tak ada apa. Dia pun pergi dekat rumah tu. Rumah tu pun macam tak nak je berdiri. Kan macam nak roboh je, kan? Tiba-tiba dia kata dia pun bagilah greeting Assalamualaikum. Biasalah Mak Saleh ni dia bagi je salam walaupun bukan orang Islam. Jadi tiba-tiba ada perempuan tu buka pintu, dia kata Waalaikumsalam, marhaban biki, marhaban bikum. Kan dia masuk dalam rumah tu, semua simen, dinding simen, lantai simen, semua simen, kursi tak ada kan. Jadi tikar aje ada kan. Lepas tu waktu tu bulan Ramadan. Dan keluarga tersebut berpuasa. Lepas tu Lawrence Booth ni tanyalah dekat tuan rumah tu, kenapa you berpuasa? Kenapa Tuhan you suruh you berpuasa? You kan miskin, tak ada duit, tak ada makanan. Lepas tu Tuhan suruh berpuasa lagi. Kenapa? Okey, dengan tenang, tuan rumah yang perempuan tu menjawab, kami adalah orang Islam. Kan? Kami sebenarnya perlu ingat kepada orang-orang yang lagi susah daripada kami, orang-orang miskin yang lain. Terdapat juga orang lain yang lagi miskin daripada kami. Kami ni at least ada rumah juga. Kan? Jadi kami patuh kepada Allah SWT untuk ingat kepada orang miskin ni untuk berpuasa pada bulan Ramadan.
disebabkan itu, Lawrence Booth tu terkesan sangat disebabkan kejadian tu. Okey, ambil masa jugalah 2 tahun lepas tu dia masuk Islam. Lawrence Booth. Jadi kalau siapa yang nak tahu pasal Lawrence Booth tu boleh Google lah nanti. Okey, so saya rasa itu saja penutup saya, terlebih sikit 2 minit. Minta maaf. Dan saya telah dipesan oleh Urustia. Okey, tapi saya bagi kat Urustia dulu lah ke nak tu bagi soalan? Nak tu bagi soalan ke? Ibrahim? Boleh terus bagi soalan, Doktor. Okey, tu bagi soalan Okey, so saya punya soalan. Okey, berapa kali amalan akan digandakan bagi setiap anak Adam? Okey, dengan setiap amalan yang diamalkan pada bulan Ramadan. Ini impromptu punya soalan, minta maaf grammar pun ada macam lari sikit. Okey, saya cuba rephrase lah. Okey. Okey, berapa kali ganda amalan setiap anak Adam akan diberi ganjaran lah. Diberi ganjaran dengan setiap amalan di bulan Ramadan. Berapa kali ganda? Ada tadi dalam saya punya talk tadi. Kalau siapa yang dengar betul-betul, kan? Saya beritahu. So ini soalan dia lah. So saya ulang sekali lagi. Berapa kali ganda amalan anak Adam tu akan diberi ganjaran untuk setiap amalan di bulan Ramadan. Itu sebenarnya. Saya tak sempat nak rephrase. Bila rephrase banyak kali ni baru betul ayat dia. Okay. Alright. So itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada Ustaz kerana menjemput saya untuk tazkirah kali ini. Saya berharap semua yang baik itu dapat memberi manfaat kepada semua, terutamanya kepada diri saya sendiri. Dan setiap kelemahan dalam tazkirah tadi itu adalah daripada diri saya sendiri yang baik kepada Allah Taala lah. Okey, dan saya mengucapkan kepada semua supaya selamat berbuka lah. Selamat berbuka. Semoga amalan saya mendoakan. Semoga semua yang mendengar pada hari ini amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan diberi ganjaran yang sebaiknya ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Saya unshare. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Sadikin atas perkongsian sebentar tadi. Baik kepada semua rakan-rakan pelajar, adik-adik pelajar kita yang telah mendengar soalan tadi, so bolehlah tengok pada ruangan chat tu, kita ada bagi makluman macam mana nak menghantar jawapan. Jawapan yang mana soalan tadi tu boleh dihantarkan kepada Nasrin Khadijah melalui Telegram. Kalau boleh tengok dekat dalam ruangan chat tu, okay, sertakan nama anda, kelas mana dan jawapan. Jangan lupa untuk sertakan juga hashtag Tepin Kongsi Ilmu Siri Ketiga. Ini barulah Tepin. Okey, dua-dua hashtag ni perlu ada. Alright, terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Sadikin. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi. Okey, kita akan tutup majlis kita. Sebelum itu, terima kasih sekali lagi kepada rakan strategi Ansara Tepin iaitu TNF Energy Sembilan Berhad, Aman Media dan juga Outpost Taiping. Tidak dilupakan juga kepada rakan strategik kita iaitu unit Jannah Taqwa MRSM Taiping atas sesi ataupun platform yang disediakan pada kali ini. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, baik. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu.